الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada hari ini insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung kembali tafsir yang lepas di dalam surah Al-Alaq, yang mana minggu lepas kita telah masuk surah Al-Alaq daripada ayat pertama ke ayat kelima. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk pada ayat ke-6 sampailah ayat yang ke-19 keseluruhan di dalam surah Al-Alaq. Cumanya pada minggu lepas Ustaz tidak sempat untuk buat secara rumusan mengenai ayat pertama sampai ayat kelima. Jadi ayat pertama sampai ayat kelima tu dia ada sedikit rumusan. Surah tu, tengok surah ke berapa? 96. Nah, sebab surah ini amat penting jugalah, kerana dipanggil surah yang awal-awal diturunkan daripada Allah SWT kepada Nabi kita SAW. Jadi sedikit Ustaz nak buat rumusan daripada ayat pertama hingga ayat kelima. Jadi apa rumusannya? Muslimin dan muslimat dalam mata Allah, rupanya matlamat bagi surah ini diturunkan, iaitu kalau kita tengok daripada ayat pertama hingga ayat kedua, sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh orang Islam ni rajin membaca sebenarnya. Ayat pertama kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Rupanya ayat pertama ayat kedua Allah Taala nak suruh kita orang Islam ni supaya rajin membaca, bukan baca surat khabar. Baca apa dia? Rajin baca Quran, rajin baca benda-benda yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, rajin membaca mengenai berkaitan bidang ilmu yang boleh mengembalikan martabat Islam, boleh kembali kepada kegemilangan Islam. Jadi yang kedua dalam ayat ini nak beritahu kepada kita bahawasanya Nabi SAW dikenali sebagai ummi, tidak pandai membaca dan tak pandai menulis. Satu orang daripada kecil lagi ni memang tak reti tulis dan tidak reti membaca. Pasal apa dia? Pasal Nabi ni tidak pergi sekolah. Nabi ni tak pernah pergi sekolah. Dan untuk jadi satu mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni sepanjang hidupnya tak reti membaca dan tak reti menulis. Kerana apa? Ini sebagai mukjizat. Salah satu mukjizat ialah Nabi tak pandai baca dan tak pandai menulis. Bukan setakat boleh belah bulan, bukan setakat boleh awan ikut bawah kepala Nabi, bukan setakat tu saja. Ini pun antara mukjizat Nabi SAW. Jadi kalau Allah Ta'ala takdirlah Nabi ni boleh baca, Nabi boleh menulis, sudah tentu orang akan melemparkan tuduhan, kerana mereka menganggap Nabi lah yang karang Al-Quran ni. Maka orang ni tak percaya. Sebab itulah nak mengelak daripada tuduhan tersebut, Allah jadikan Nabi ni tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Maka kita tak boleh kata Nabi yang karang Quran, tak boleh lah, pasal Nabi tak pandai baca. Mana mungkinlah nak karang semua benda ni, mestilah kena pandai membaca dan pandai menulis. Tu Nabi pandai baca tu pasal apa dia? Pasal Allah Ta'ala beri anugerah kepada Nabi SAW. Minum air dulu. Ayat apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Hilang lekat lah. Alhamdulillah. Siapa buat air ni? Oh, sedap.
Nah, tu. Jadi Nabi dapat baca ni, bukan baca, Nabi dapat mengetahui daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tu. Walaupun Nabi tak pandai membaca, tapi kita disuruh membaca Al-Quran sebanyak 30 juzuk Al-Quran. Nabi, tugas dia dalam hidup ni baca Quran kepada manusia sebanyak 30 juzuk. Allah suruh Nabi baca kepada umat dia 30 juzuk Al-Quran. Itu tugas Nabi. Nah, itu kerja Nabi SAW. Maka sebab tu Nabi boleh baca ni melalui kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua dalam ayat ni, ayat yang kedua tu Allah Taala nak jelas pada kita bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menjadi segala manusia dan segala alam yang tercipta pada hari ini. Sampailah daripada manusia, sejak daripada Nabi Adam sampailah umat penghabisan umat, itu semua di bawah ciptaan Nabi, itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebagai rumusan di bawah ayat pertama dan ayat kedua. Adapun ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, sebenarnya tiga ayat ini Allah Ta'ala nak tanya, manusia boleh reti ni pasal apa dia? Pasal dia boleh tulis. Tu. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita belajar, nak suruh kita baca, nak suruh kita menulis, agar semua manusia ni reti, pandai dalam hidup ni. Tu. Jadi tuan-tuan dan Allah, Allah Ta'ala mengajarkan manusia ini pelbagai jenis bentuk pengajaran. Kadang-kadang Allah Ta'ala bawa satu benda, satu surah, satu benda supaya kita fikir. Bila manusia terfikir, maka manusia pun buat kajian, macam-macam jenis penyelidikan lah. Akhirnya manusia mendapati sungguh apa yang Allah Ta'ala kata dalam Quran tu. Tu. Di sini dapat kita faham daripada surah ni, bahawasanya ilmu dalam Islam ni sangat penting. Kita orang Islam jangan jadi orang tak cerdik. Orang Islam mesti kena cerdik. Tidak ada ilmu, kalau tiada ilmu dalam hidup kita, kita hidup dalam kegelapan. Sebab apa dah? Tidak ada ilmu, kita hidup dalam kegelapan. Ilmu tu dipanggil cahaya, cahaya yang menerangi jalan yang gelap. Sebab tu orang yang berilmu ni orang yang berjaya. Tu. Ilmu ni apa dia? Dia cahaya, dia tolong kita untuk berjalan laluan yang gelap. Contoh hidup kita yang gelap, kita berjalan tempat gelap, dialah sebagai penolong kita. Ayat mula-mula Allah Ta'ala kata Iqra. Allah Ta'ala kata Iqra, nak beritahu pentingnya ilmu kepada kita ni. Pentingnya, sepatutnya sewajibnya seluruh umat Islam ni dia kena tahulah, kena pandai menulis, kena pandai membaca. Tu nombor satu, orang Islam tiada pilihan melainkan kena belajar menulis dan banyakkan membaca. Tidak ada pilihan lain, mesti kena. Nak dapat ilmu, itulah antara jalan usaha kita atas dunia ni. Tu. Nak jadi orang hebat macam orang lain, kena usaha. Nak dapat dunia, kena usaha. Nak dapat akhirat, kena usaha. Semua tu bergantung dengan ilmu. Man arada dunia fa'alih bil ilmi. Siapa nak kepada dunia, kena kepada ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alih bil ilmi. Siapa nak akhirat, mesti berilmu. Wa man arada dunia wal akhirah fa'alih bil ilmi. Siapa nak dua-dua, dunia nak, akhirat nak, fa'alih bil ilmi. Mesti kena berilmu. Tak dapat tidak, mesti kena berilmu. Jadi ilmu ni kena belajar sampai bila Ustaz? Sampai mati kena belajar. Jangan pernah kita menganggap cukup dengan ilmu yang kita dapat. Jangan menganggap kita rasa kita dah banyak ilmu. Jangan. Jadilah kita seperti pohon kayu yang selalu ingin kepada air. Pohon kayu, pokok-pokok, kalau tak ada air, macam mana? Matilah. Walaupun hebat mana pun pokok kayu, dia boleh berbuah, dia boleh bercabang, meranting, berbunga, hebat mana pun dia bergantung dengan air tersebut. Kok mana pun pokok ni hebat, berpuluh-puluh tahun hidup dia, berhajat selalu kepada air hujan, air telaga, air dan sebagainya. Maka jadilah kita seperti itu. Kita kena rasa dahaga selalu dengan ilmu ni, jangan cukup. Dan juga walaupun ilmu tu kita dah berulang kali dengar, dan anggaplah ilmu itu sebagai untuk memasukkan ilmu kita. Biar bulan kali, walaupun beribu kali kita dengar benda yang sama, tak apa. Kadang-kadang orang kita ni, oh lah boring Ustaz Arif, semalam minggu lepas cakap dah benda ni boring.
Dia pun buat benda lain dia sebut boring tu, jatuh gigi pelesu kat depan dia lah tu boringnya. Tak apa, benda yang sama pun tak apa. Kadang-kadang lebih suka benda yang sama sepasal dia lebih mengingati kita. Ayat yang kelima minggu lepas, ayat kelima, kita dapat faham Allah janji kalau kamu belajar, Allah akan buka kepada kamu pintu pengetahuan kepada kamu. Kalau nak dapat tahu satu benda, belajar, InsyaAllah Allah buka pintu pengetahuan. Masalah sekarang kita nak tahu satu benda, nak reti satu benda, nak mahir satu benda, tapi tak mau belajar. Ni kita nak berbisnes macam orang jadi jutawan. Orang jutawan ni sebelum dia naik jadi orang kaya, orang bisnes, orang yang hebat, dia belajar dulu. Start daripada bawah, belajar macam mana nak naik mendaki ke atas. Kita ni tiba-tiba nak buat bisnes jadi orang kaya dulu. Boleh tak? Tak boleh ya. Kita kena buka pintu pengetahuan dulu. Belajar dulu, masuk kelas ni dulu, tanya orang berpengalaman macam mana awak jadi orang berjaya, jatuh bangun tu macam mana. Daripada situlah ilmu yang kita dapat, kita boleh mengembangkan bisnes kita. Contohlah, itu sebagai contoh. Sebab itulah kita orang Islam ni tak dapat tidak, kalau nak tahu satu benda kena belajar. Belajar tu adalah pembukaan pintu pengetahuan. Tuan-tuan, kita ni sudah berlalu zaman kegemilangan Islam yang hebat pada zaman-zaman dulu. Dah lalu dah. Tapi kita nak bawa balik Islam kepada zaman yang emas dulu memang cukup susah dah. Saya rasa memang cukup susah. Zaman dulu hebat ni Islam. Saya tadi kota Baghdad tu, kota Baghdad ni antara kota yang simpan tentang buku-buku kitab-kitab Islam yang hebat-hebat. Sebab tu Amerika Syarikat pergi serang kota Baghdad. Dia serang tu bukan serang saja, dia ambil buku ilmiah orang Islam ni. Asas-asas Islam ni diterokai oleh orang Islam. Sebab itulah masa zaman sekolah menengah, sekolah rendah, perasan tak, dalam kelas tu dia letak nama-nama tokoh-tokoh Islam. Al-Ghazali, Ibnul Khaldun, siapa lagi, banyak lagi, Al-Battani. Nama kelas apa? Al-Ghazali, Ibnul Khaldun, kelas nombor 2 Ibnu Khaldun, kelas nombor 3. Itu zaman dulu letak nama tokoh. Tapi nama sekarang ni nama apa ni? Nama Super Ring. nama apa dia? Macam-macam letak nama. Tapi dulu betul, sekolah-sekolah dulu letak nama dia ikut tokoh-tokoh Islam dulu. Memang betul. Jadi orang Islam dulu ni nak beritahu seperti Imam Ghazali, siapa dia ni, Ibnul Khaldun, siapa yang bahasa bidang kedoktoran tu, Ibnu Sina dan sebagainya kan. Itu semua asas-asas diterokai oleh orang Islam bab ilmu ni. Setelah itu bila jatuh ke gemilangan Islam, barulah orang bukan Islam pula terokai dalam bidang-bidang ilmu. Asalnya bidang ilmu memang dipegang oleh orang Islam. Tapi cuma zaman sekarang ni jadi orang tak senang hati bila Islam tu nampak naik. Orang tak puas hati bila Islam tu nampak naik, maka buatlah pelbagai fitnahan dan tuduhan kepada orang Islam. Sebab tu hari ni bila orang Islam naik, mereka tuduh macam-macam. Dia tak suka tengok orang Islam naik. Dia fitnah macam hari ni. Fitnah memang cukup luar luasa. Lagi-lagilah dunia internet hari ni, dunia medsos, apa benda ni, medsos macam sos cili macam tu lah. Macam medsos ni. Ingat tuan-tuan, kita kalau kita buat satu lemparan fitnah, kalau satu orang dia tahu, dia terikut dengan fitnah kita, kalau kita sebar fitnah ni, seluruh rakyat atau seluruh manusia dia pegang dengan fitnah kita, habislah dosa kita tuan-tuan. Berdosalah kita habis kerana fitnah tersebut. Jadi kalau benda kecil pun orang bukan Islam ni, dia tak boleh tengok orang Islam macam tu, apatah lagi benda-benda besar. Apa benda besar kejajah Islam? Contoh di bumi Iraq. Iraq ni satu negara, dia boleh cipta teknologinya hebat-hebat. Hari ni kita dimomokkan tentang keburukan Iraq. Iraq hari ni dia boleh buat macam-macam jenis senjata. Nuklear tak nuklear, senjata tu teknologi elektronik. Apa sahaja, kebanyakan Iraq memang dia advance dalam bab-bab teknologi. Dia boleh buat jet terbang daripada bawah laut. Iraq boleh buat.
Tapi hari ni bila nampak kejayaan tu yang besar dipegang oleh orang Islam, maka mereka ni buat 1001 alasan untuk memusnahkan Iraq. Yang mana dia tahu orang Islam di sana banyak menceburi, menguasai pelbagai jenis bidang. Ni. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, orang Islam mesti kena jadi orang yang berilmu. Mesti kena jadi orang berilmu. Kita masuk bidang apa pun, pastikan ilmu biar cukup. Ikutlah dalam bidang apa pun. Sepatutnya orang Islam kena pakar dalam semua bidang. Sepatutnya begitu. Daripada nak atur mozaik, orang Islam kena pakar. Bukan setakat boleh atur mozaik, tapi pakar dalam masalah pasal mozaik. Itu orang Islam kena begitu. Bila dah atur mozaik mengikut kepakaran, maka bila dia pergi rumah-rumah orang, semua orang kata bagus, comel, maksudnya dia pakar lah tu. Tapi kalau dia pergi rumah orang, aku rasa nak bocor orang ni. Sakit hati tengok, sakit mata tengok. Mozaik 4 segi, tapi dia buat renyok macam tu. Sakit hati dah. Bayar mahal. Aku nanti siap dah. Itu maksudnya dia hanya sekadar boleh pasang tapi tak pakar. Itu orang Islam start daripada pasang mozaik sampai benda yang besar, mesti orang Islam kena pakar pelbagai jenis bidang. Sepatutnya begitu. Kadang-kadang walaupun kerja tu nampak rengkan, nampak comok, nampak cemat, tetapi bila dia buat semua tu, orang kata elok, maksudnya dia tu pakar. Contohnya mudah, dia ni seorang mekanik baiki kereta. Kalau berilah kereta apa pun, semua jadi. Dia bermaksud orang ni pakar. Datanglah kereta, masalah apa pun, kereta BMW ke apa ke, Mercedes ke, Honda ke apa, dia boleh buat semua. Bermaksud dia ni orang pakar. Tapi kalau dia ni hanya sekadar boleh buat cicai-cicai, bawa 5 buah kereta, satu kereta jadi 4 jahanam. Itu tak jadilah tu. Jangan pergilah kedai tu. Maksudnya itu dia tak pakar. Maka tak patut orang Islam, tak patut sebenarnya orang Islam duduk dalam keadaan kita sekarang ni. Apa orang Islam pakar sekarang ni? Kita kena sedar Islam kita hari ni Allah Rabbina, dan kita tak patut duduk dalam keadaan begini selama-lamanya. Tu macam mana keadaan orang Islam sekarang? Cukup teruk tuan-tuan. Kalau kita tengok sekarang ni, dalam semua bidang kita tak pakar sebenarnya. Pakar, tapi pakar boleh cari makan je lah. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Pakar tapi orang panggil boleh untuk lepas-lepas cari makan, boleh lah. Tapi betul-betul pakar ni, na'udzubillah lah. Tu hakikat hari ni kita kena sedar, umat Islam hari ni terbelakang. Ini hakikat sebenar. Dalam apa bidang pun terbelakang, tak boleh nak ke depan, tak boleh nak menjuarai satu-satu benda. Itu hakikat sebenar. Jangan marah. Kita sendiri pun kita nampak kita orang Islam macam mana hari ni. Itulah ayat kelima nak beritahu pada kita, kita orang Islam mesti kena berilmu. Nak dapat tidak, mesti kena hadir kuliah KWE. Tu paling tidak. Betul kan? InsyaAllah. Baik, ayat yang ke-6. Kalla innal insana la yatgha. Kita tak bacalah. Kalla innal insana la yatgha. Ingat, jangan begitu kata Allah Ta'ala. Ingat, sesungguhnya manusia ini melampaui batas kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri ingatan dekat kita. Yatgha maksudnya daripada perkataan tagha. Tagha ni daripada tagut. Bukan, yatgha daripada tagut. Tagut daripada perkataan tagha. Maksudnya orang yang melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Tuhan kata ingat. Ingat sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Tu. Tuhan kata benda tu boleh, dia kata benda tu tak boleh. Tuhan kata tak boleh, dia pergi ambil pula benda yang kata tak boleh tu. Tu melampaui batas manusia ni. Kejap lagi kita nak kenal manusia ni memang cara hidup dia begini. Maka ayat seterusnya Allah Ta'ala kata ar-ra'ahu istaghna. Bila dilihat dirinya berkecukupan. Dia rasa diri dia cukup. Lebih-lebih lagi bila manusia tengok diri dia istaghna. Istaghna ni daripada kata ghina, kaya. Sifat Allah Ta'ala istighna, kaya lah.
Jadi manusia ni bila dia nampak diri dia istighna ni, dia rasa diri dia kaya, dia rasa diri dia lebih pada orang lain. Bila dia rasa lebih daripada orang lain, dia mula nak jadi orang yang melampau dalam hidup ni. Ni punca manusia jadi melampau ni. Dia duk rasa dia lebih pada orang. Dia rasa daripada sudut ilmu, dia rasa dia lebih sekali. Dia duk rasa daripada sudut kemahiran, dia lebih sekali. Maka dia mula nak jadi orang sombong. Tu. Dia rasa diri dia lebih daripada sudut harta, dia mula nak jadi sombong. Dia rasa diri dia lebih daripada sudut ilmu pengetahuan, dia mula nak jadi sombong. Dia rasa dia lebih daripada sudut bentuk rupa paras, dia mula nak jadi sombong. Banyak lagi contoh. Dia rasa dia lebih daripada sudut kekuasaan, dia paling banyak kuasa sekali, dia mula nak jadi sombong. Jadi manusia ni, kata Allah, ar-ra'ahu istaghna, dia nak jadi sombong lebih-lebih lagi bila dia lihat diri dia ni kaya daripada orang lain. Ni jangan ada sifat istighna. Sifat istighna hanya layak kepada Allah. Sifat kaya, sifat sombong, sifat apa-apa, semua layak kepada Allah, bukan kepada kita. Ni satu ujian manusia. Manusia ni dia tak boleh uji lebih sikit. Manusia kalau uji lebih sikit, orang panggil congek ekor. Congek ekor, congek tu lompat. Tahu congek Billy mutu tu lompat lah. Congek tu lompat congek cungkil, bukan cungkil lain jangan begitu. Kalau Allah Ta'ala beri kita kelebihan, jadi orang biasa-biasa sudah, jadi orang pertengahan, tak perlu nak rasa lebih apa-apa tu. Maka Allah Ta'ala kata, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguh kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Ni cara kita nak elok daripada sifat sombong dalam hidup ni. Kita kena ingat balik, kita akan mati juga satu hari nanti. Itu cara kita nak mengelak daripada sifat sombong. Tuhan kata bye-bye. Tuhan kata, kenapa bye-bye? Kerana mungkin hari ni kamu jadi orang kaya, mungkin hari ni kamu boleh jadi orang kaya, mungkin hari ni kamu jadi orang pandai, mungkin hari ni kamu boleh jadi orang hebat dan sebagainya, mungkin hari ni kamu jadi orang berkuasa. Inna ila rabbikar ruj'a, ingat satu hari nanti kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Hebat mana pun kita atas dunia, akhirnya mati kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni tak usah pandai macam mana pun mati juga. Manusia ni tak kaya macam mana pun mati juga. Tak usahlah nak kata kita ni hebat daripada sudut keliling dengan sesuatu pun, akhirnya kita akan mati juga. Nak hebat apa kita dalam hidup ni? Allah Ta'ala kata, ar-ra'aita alladhi yanha, khabarkanlah olehmu orang yang melarang. Maksud ar-ra'aita tu maksudnya, apa pendapat kamu? Alladhi yanha, tentang orang yang melarang. Abadan idza shalla, sesungguh hamba Allah bila dia sembahyang. Ni Tuhan nak bawa satu contoh dalam ayat ni. Ar-ra'aita alladhi yanha abadan idza shalla ni, Allah Ta'ala nak cerita tentang kisah Abu Jahal. Kisah Abu Jahal sebenarnya. Tuhan nak bawa satu contoh manusia asal daripada air mani yang hina tu, kemudian ditakdir oleh Allah Ta'ala dia jadi orang yang berkuasa di kota Mekah, iaitu Abu Jahal. Ni jadi bila dia ada kuasa, dia lupa yang kata dia sendiri pun asal daripada benda yang hina. Manusia ni tak boleh lebih sikit. Bila diberi kuasa lebih sikit, dia mulalah nak rasa sombong, duk rasa dia berkuasa. Jadi berlaku kepada Abu Jahal. Abu Jahal dia lupa dia asal daripada air mani yang hina. Bila dapat kuasa, apa yang dia buat ni? Apa yang dia buat? Dia larang Nabi SAW pergi sembahyang di sisi Kaabah. Dia tak suka Abu Jahal tengok Nabi pergi sembahyang. Sebab tu ayat ni kata, ar-ra'aital ladzi yanha, khabar olehmu yang melarang abadan idza solat, seorang hamba Allah bila dia sembahyang. Kisahnya Abu Jahal dia tak suka Nabi pergi sembahyang dekat sisi Kaabah. Tu kisah dia. Tu ni cerita dia. Nabi SAW, kisah dia begini. Nabi SAW dia suka sembahyang di belakang makam Ibrahim. Nabi ni bila pergi Masjidil Haram, dia suka solat di belakang makam Nabi Ibrahim.
Makam ni bukan kubur, tempat Nabi Ibrahim pijuk. Boleh faham jangan anggap kubur. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir-tafsir yang besar, apabila Nabi pergi sembahyang, Nabi akan duduk di belakang makam Ibrahim ni. Sebab itulah bila kita pergi ke Mekah, kita selesai buat tawaf 7 keliling tu, sunat kita solat di belakang makam Ibrahim. Cari tempat kawasan tu. Pasal apa sunat? Pasal Nabi suka solat kat situ. Kalau pergi umrah tu, solat kat situ. Afdal solat situ. Pasal itu adalah tempat Nabi SAW solat. Tu. Jadi kisahnya Abu Jahal ni, bila dia dah rasa dia dah besar, bila dia dah rasa dia dah menguasai kota Mekah, kemudian dia ni satu orang memang tak suka kepada Nabi SAW. Kemudian dia jumpa Nabi, dia bagi amaran dekat Nabi depan-depan. Abu Jahal tu bagi amaran dekat Nabi. Dia kata apa? Abu Jahal kata dekat Nabi, aku tidak mahu kamu sembahyang kat sini. Aku tak suka, kata Abu Jahal. Aku tak suka. Nabi pun kata balik dekat dia, bumi ni bumi Tuhan, bukan bumi kamu. Tu. Bumi ni bumi Tuhan, bukan bumi kamu. Bila dia dengar Nabi kata macam tu, Abu Jahal pun terus dia kata dekat Nabi SAW, kamu jangan cakap pandai. Ya Muhammad, jangan cakap lebih-lebih. Jangan cakap doja buruk. Contoh macam tu. Jangan cakap lebih-lebih. Seluruh Mekah ni semua sahabat aku. Dia kata, my gang lah pula. Seluruh Mekah ni semua kenal aku. Kononnya dia kepala gangster kat situ lah. Seluruh Mekah ni semua kawan aku ni. Dia bagi amaran macam tu dekat Nabi SAW. Berani dia. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran, Ar-ra'aital ladzi yanha abadan iza solat. Apa pendapat kamu tentang orang yang halan orang daripada sembahyang? Ar-ra'aita in kana 'alal huda. Apa pendapat kamu jika orang sembahyang itu petunjuk Tuhan? Ini masalah tentang kita jangan tegur orang buat baik, dan kita jangan sangka kita ni baik pada orang, dan jangan kita mengangkat kita betul selalu, dan jangan pula kita menganggap orang lain tak betul, kita aja yang betul dalam ni. Ini ramai berlakon. Tu. Apa kamu nak kata? Nak pergi marah tu kalau orang tu orang yang betul. Allah tak ada tanya. Apa kamu nak kata kepada orang yang kamu marah tu sedangkan dia orang betul? Tu. Allah tanya macam tu. Kamu nak kata apa? Kita benci satu orang. Punyalah kita benci satu orang tu, kemudian kita pergi cari salah dia. Kita pergi cari salah dia, korek salah dia. Nampak dia saja yang salah, kita nampak betul saja. Kemudian Allah Ta'ala beri ingat dekat kita, apa kamu akan kata, kamu menganggap kamu yang betul sedangkan diri kamu tak betul, orang tu betul. Apa kamu nak kata begitu? Tu, ni kisah dia. Apa kamu nak kata orang yang kita kata salah tu sebenarnya dia betul? Tu. Jadi Abu Jahal dia benci dekat Nabi SAW. Bila dia benci dekat Nabi, dia benci sungguh-sungguh dekat Nabi SAW. Dia tak, sampai satu tahap dia tak mau tengok pun muka Nabi SAW. Tu. Sehingga benci dia tu, sehingga bila Nabi nak solat, maka dia larang Nabi SAW solat duduk di situ. Dia tak benar Nabi solat di sisi makam Ibrahim tu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ar-ra'aita in kana 'alal huda. Wahai Abu Jahal, yang engkau benci tu sangat-sangat dekat Nabi tu, apa kata Nabi Muhammad tu? 'Alal huda, dan dia di atas petunjuk dan kebenaran. Apa kata dia? Betul kamu, salah apa? Tu cuba cerita sikit. Baik. Au amara bit taqwa, atau dia menurut kepada takwa. Apa kamu nak kata kepada orang yang kamu benci tu sedangkan dia betul? Tu dia mengajak kepada kita kepada takwa. Sedangkan orang yang kita benci itu sebenarnya orang bertakwa, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk sangka orang tu salah tapi orang tu betul. Apa kamu nak kata? Tu. Maka benda ni sebenarnya berlaku pada zaman Yahudi. Ada satu kisah disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada satu kisah tentang seorang panglima perang Yahudi ni. Nama dia Bulas.
Dan nama dia Bulas. Yang mana dia teringat dalam hati dia. Dia ni seorang panglima perang Yahudi. Dia teringat dalam hati dia. Dia kata apa? Apa kata kalaulah orang Nasrani ni betul, kita orang Yahudi ni tak betul. Biasalah dia perang dengan Nasrani. Ketika tu dia mari tanya dalam diri dia. Apa kata kita ni orang Yahudi tak betul, orang Nasrani ni betul. Sedangkan kita menganggap kita betul, padahal kita tak betul. Ni. Jadi sebenarnya dia tak suka apabila bawa Yahudi ni, sebab Yahudi ni dia bawa kitab Taurat. Nabi Isa dia bawa kitab Injil. Dia tak sukalah nak tinggal Taurat ni, nak ambil Injil dia tak suka. Sebab itulah dia pakai kitab Taurat juga. Jadi nak kata dia tak mahu pakai kitab Taurat, kitab Injil, dia nak pakai kitab Taurat juga, sehingga Bulas ni dia benci sangat, dia pergi bunuh orang-orang yang menghafal kitab-kitab Injil. Dia pergi menghafal kitab Injil. Kemudian lepas dia bunuh orang-orang alim, orang yang cerdik pandai dalam kitab Injil ni, dia bunuh, tiba-tiba agama Nasrani ni pun masih berkembang lagi. Masih berkembang lagi. Padahal dia dah bunuh banyak dah. Maka terdetik dalam hati dia, dia pun kata, apa kata agama Yahudi ni salah, agama Nasrani ni betul. Sedangkan dia dah bunuh banyak orang. Rupanya Bulas ni pernah terdetik dalam hati dia. Yang mana dia tanya. Maka Allah Ta'ala pun tanya dalam ayat Quran ni. Apa kamu nak kata? Kamu duk rasa kamu betul, sedangkan kamu tak betul. Yang kamu duk marah tu ialah orang yang betul. Tu. Maka Allah Ta'ala pun jawab lagi, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apa pendapat kamu jika dia berdusta dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara, sesungguhnya Allah itu melihat. Kalau Tuhan kata kalau betul lah Muhammad yang kamu benci itu salah, bukankah Allah Ta'ala ini maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah Ta'ala tahu siapa yang betul dan siapa yang salah. Macam kita hari ni lah, hari ni kita tuduh orang tu salah, kita duk menganggap kita betul, Allah tahu. Maka kita tak perlu nak bela diri kita, tak perlu kita nak tuduh orang, sedangkan Allah Ta'ala sendiri tahu apa yang berlaku pada hamba dia tu sendiri, yang mana betul, yang mana salah. Hanya di sisi manusia boleh bohong lah. Dia ni salah, kita betul. Tu boleh faham kita tak boleh nak menghukum orang tu salah. Yang boleh menghukum kita ialah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun buat turun ayat ni. Dan ayat seterusnya, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, sekali-kali jangan tertipu jika tidak dia orang yang halang sembahyang, berhenti daripada duk halang orang sembahyang, sesungguhnya kami akan ubun-ubun mereka. Ni begini sebenarnya, Tuhan terus bagi amaran, kamu jika tidak mahu berhenti duk buat kerja halang orang, kalau kamu tak berhenti juga buat kerja halang orang pergi ke masjid, halang orang pergi mengaji agama, maka kata Allah, aku akan hantar satu malaikat ni pergi cekak rambut kamu, heret masuk ke dalam api neraka. Ni kata Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala beri ingat. Kalau jenis ada manusia buat kerja hanya halang orang buat baik, orang nak buat baik dia halang, orang nak pergi masjid dia halang, orang nak pergi kelas KWE jangan pergi, Ustaz Ari tak betul tu. Kita yang menjadi batu api, batu nonsen ke apa benda ni, kita jadi batu api menghalang orang datang ke kuliah Ustaz Arif. Jangan pergi kelas Ustaz Arif, tak ada. Tak sedap tidur ngantuk. Disebabkan kita tu, Allah Ta'ala kata, kalla la illam yatahila nasba'an bin nasiyah. Ingat, aku bawa satu malaikat, orang yang suka halang orang buat baik, pergi mengaji agama, aku suruh cekek ubur-ubur kepala mereka ni, heret masuk dalam api neraka. Cekek teruk. Cekek ni mana? Apa benda ni? Cekak ke apa ni? Cekak pegang ni lah. Sebab ahli neraka, Allah Ta'ala pegang tu dalam keadaan bengis, dalam keadaan benci.
dalam keadaan tidak kasih sayang. Bukannya ambil, okey ambil tu ada masuklah neraka. Dia cekak kepala kita, dia hayung, dia heret masuk neraka. Ni. Jangan jadi orang yang suka halang buat baik. Boleh faham? Orang nak buat balik, open. Okey, silakan. Bila orang nak buat, contoh, saya nak derma ni. Jangan pula, tak boleh derma kat sini, tak boleh. Hanya saya saja orang yang boleh derma kat sini. Aduh dah. Jangan. Maka jadilah kita orang yang menolong di atas kebaikan. Ta'awanu 'alal birri taqwa. Jangan kita jadi orang menghalang. Siapa dia suka menghalang ni? Pok-pok munafik . Sifat orang munafik, Allah Ta'ala sebut Quran, ialah dia suka bagi alasan-alasan dan halangan-halangan. Batu orang munafik, dia suka sekat benda-benda yang berkaitan dengan agama. Buat konsert, buat majlis. Tak ada tauliah, tak boleh. Contoh. Apa lagi? Nak buat ni majlis maulid. Tak boleh, bid'ah. Buat konsert Coldplay tu, boleh pula. Ni. Apa benda Coldplay dah? Tak tahulah. Inilah orang yang menghalang buat benda baik, dia buat benda yang maksiat. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Hari ni jelas. Kalla la illam yatahila nasba'an bin nasi, aku bawa satu malaikat pegang bobong, pegang rambut mereka, heret masuk neraka. Ni balasan ni orang buat baik. Orang halang kita buat baik. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun yang berdusta lagi bersalah. Ni. Jadi malaikat akan mari cekak kita punya ubun rambut ni, bagi orang yang berdosa dan bersalah, dia heret masuk dalam api neraka. Allah sebut dalam Quran. Dan ayat seterusnya, falyad'u nadiyah, maka hendaklah dia menyeru kaumnya untuk minta pertolongan. Pada waktu itu Allah Ta'ala kata, contoh, bila orang ni dah kena bantai apa semua, pergi panggil kawan-kawan kamu, minta tolong. Boleh tak mereka tolong kamu sekarang? Allah Ta'ala tanya. Falyad'u nadiyah, maka hendaklah dia menyeru kaumnya untuk minta pertolongan. Ni cerita Abu Jahal tadi. Kerana dia ni kata dekat Nabi macam-macam, dia tak suka dekat Nabi SAW. Dia kata Nabi tak boleh semaya kat sini, aku benci kat kamu, jangan semaya sekarang ni. Kemudian Nabi pun kata, ni bukan bumi kamu, ni bumi Allah. Dia tak puas hati lagi. Dia buat macam-macam dekat Nabi. Satu hari punyalah dia nak marah dekat Nabi SAW. Dia benci dekat Nabi. Bila Nabi kata ni bumi Allah bukan bumi kamu, dia tak boleh nak terima kenyataan begitu. Dia cukup marah. Dia pun pasang niat dalam hati, aku nak pergi pijak kepala Nabi, dia kata. Satu hari kebetulan Nabi hari itu duduk di Masjidil Haram. Nabi tengah sujud, tengah semayang. Bila Nabi tengah sujud, dia ambil peluang. Ni peluang aku ni. Abu Jahal kata, ni peluang aku. Ni peluang aku ni. Maka pada waktu itulah Abu Jahal pun dia pun pergi nak pijak kepala Nabi SAW. Dia nak pergi pijak kepala Nabi. Bila dia nak pijak kepala Nabi, dia akak saja kaki. Bila dia akak saja kaki, tiba-tiba menayah kaki dia ke belakang. Kemudian dia lari dah. Maka ada kawan-kawan dia daripada jauh tanya, Abu Jahal, apa pasal kamu lagi? Abu Jahal kata, tadi masa aku nak pijak kepala Nabi, aku nampak ada satu parit lembah sungai yang penuh dengan api, dia kata. Batu aku lari. Dia tak jadi pijak kepala Nabi SAW. Maka setelah bagi itu, mari sahabat Nabi tegur, ya Muhammad, ya Rasulullah, tadi Abu Jahal mari nak pijak kepala kamu. Ya, aku tahu, kata Nabi. Ya, aku tahu. Tadi dia lari daripada kamu, ya Rasulullah. Aku tak tahu kenapa. Sebenarnya Nabi tambah, sebenarnya tadi masa dia nak pijak kepala aku, dia nampak satu api parit sungai yang besar. Kemudian dia nampak ada satu malaikat yang besar kat situ. Jadi dia takut, dia lari. Jadi seandainya dia berjaya pijak kepala aku time itu, malaikat akan koyak dia seperti koyakkan kertas, jadi keping-keping dia itu. Marahnya malaikat pada waktu itu. Ini berlaku kepada Nabi SAW. Pasal dia benci sangat dekat Rasulullah, tak beri Nabi solat kat situ. Maka ayat seterusnya Allah Ta'ala kata,
kalla la tuti' wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan engkau turutkan dia. Tuhan kata dekat Nabi, dia larang kau pergi solat di situ, kamu tak peduli pada dia, sembahyang saja dekat situ. La tuti', maksudnya jangan ikut akan dia. Wasjud, dan sujudlah dan hampirlah diri kepada Tuhan Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada jenis orang suka halang kita buat baik, suka halang pergi ke WI, buat tak tahu, buat tak layan, sudahlah. Bila kita tak layan, dia jadi gila seorang ni macam tu dia cakap seorang kita tak payah layan orang macam ni. Itu cara nak mengelak daripada orang suka halang orang buat baik. Jangan layan dia. Allah sendiri ajar ni, kalla la tuti' wasjud. Sekali-kali jangan engkau turut dia, buat hirau saja, endah semayahlah, pergilah kuliah, belajarlah, jangan hirau orang-orang macam ni. Tu boleh faham ni tuan mata Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Rabbi, ini cerita dia tuan mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Jahal pun pada waktu itu mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dalam surah Al-A'la yang kita baca pada hari ini tuan-tuan mata Allah. Jadi rupanya tuan mata Allah, di sini saya nak buat sedikit sebagai rumusan. Bahawasanya ayat yang ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8 ni sebenarnya ada maksud yang Allah Taala nak jelas di sini. Yang mana ayat 6, 7, 8 ni, kita hidup dalam dunia ni ada macam-macam jenis cerita sebenarnya. Kita sendiri pun tahu benda ni berlaku di dunia ni, macam-macam jenis perkara, macam-macam jenis cerita. Ada hari seronok, ada hari bahagia, ada hari sedih, ada hari bahagia, ada hari derita, ada hari senang, ada hari susah, apa lagi, ada hari sehat, ada hari sakit. Semua berlaku di dunia, macam-macam jenis perkara, macam-macam jenis cerita ini di dunia. Jadi manusia kalau hidup di dunia jumpa benda-benda macam ni, macam-macam kita tengok benda berlaku di dunia. Ini kisah di sebalik pengajaran Quran. Kita tengok apa dia? Ada orang kaya tapi hati dia sedih. Berlaku tak? Ada. Dia kaya tapi hati sedih selalu. Ada juga. Ada setengah manusia yang kaya tapi hidup sakit saja. Ada juga. Jadi hidup dalam dunia ni ada macam-macam jenis asam garam, asam boy, macam-macam asam lah. Semua ada dalam dunia. Jadi pengajaran dia dalam dunia ada pelbagai jenis asam garam. Jadi nak beritahu kepada kita, jangan kita terperdaya dengan asam garam dunia. Itu saja. Tu. Dan seterusnya dalam ayat ni Allah Taala sebut nama kata manusia, kebanyakan manusia ni melampaui batas dan melampaui sempadan yang Allah Taala tetapkan. Tu mesti ada dalam dunia ni. Siapa manusia melampaui batas, iaitu mereka yang melanggar segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Rabbi sebab itulah antara manusia yang melampaui batas apa dia? Iaitu manusia yang diberi kelebihan macam-macam, lebih daripada sudut harta, lebih daripada sudut pangkat. Maka mulalah nak jadi manusia melampaui batas lagi-lagi melanggar dan menghalang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, sebenarnya dalam ayat ni lebih nak menjagakan diri kita supaya jangan menjadi manusia yang rosak dalam hidup ni. Jadi oleh sebab itu, kalau Allah Taala beri kita rezeki macam-macam kelebihan, maka hidup biasa sajalah. Tak perlu nak jadi sombong dengan orang. Tu. Apa permulaan kebinasaan manusia? Dalam ayat ni juga nak jelas pada kita, antara permulaan kebinasaan manusia ialah bila kita rasa diri kita lebih pada orang dan kita mula tak peduli pada orang lain. Ini punca kebinasaan manusia. Kita tak boleh tak peduli pada orang, kita kena peduli kepada orang lain. Sebab tu Allah Ta'ala ingat kepada kita, cara kita nak jaga balik kesombongan hati kita, maka kembalilah kita kepada Allah, bahawasanya satu hari nanti kita akan mati juga. Itu cara kita nak hindar daripada sifat sombong. Tu. Tuan-tuan berkata Allah SWT. Sebab mati ni kita dah tengok dah sekeliling kita, kawan-kawan kita dalam kelas ni, berapa ramai dah menemui Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu hari dia, bila pula hari kita? Kita tak tahu. Mungkin 2 jam lagi, mungkin minggu depan, kita tak tahu bila hari kita. Orang lain kita tengok yang berlaku di dunia sakit, itu bukan hari kita lagi. Satu hari kita akan datang juga sakit pada hari kita. Hari kita ni bila? Wallahu a'lam. Tapi yang pastinya mati tetap akan datang singgah pada semua orang. Ni kita kena ingat. Ni bila hati kita sentiasa ingat macam tu, insya-Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi sombong. Dan ayat ke-9 hingga ayat ke-13 yang jadi masuk dalam ayat ni ialah nak cerita pasal Abu Jahal tadilah. Cerita Abu Jahal, dia buat nanya dekat Nabi, dia tak suka Nabi solat kat situ. Dia rasa dia ni dah hebat dah. Tu kesimpulan. Dan ayat 14 sampai ayat ke-18 maksudnya Allah nak jelaskan kepada kita, buat baik Allah Taala akan balas baik, buat jahat Allah Taala akan balas jahat. Semua benda perbuatan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu benda pun Allah Taala tak nilai. Kalau kita buat baik sedikit, Allah Taala balas. Kalau kita buat jahat sedikit, Allah Taala akan nilai juga. Tu. Sebab dulu sebelum surah yang kita belajar dulu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu, segala amal kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni kata setengah ulama sebesar semut. Ada setengah ulama kata sebesar baby semut. Pernah tengok baby semut? Tak pernah tengok? Balik jap lagi suluh dengan lapu, ni baby semut rupanya Ustaz Ari kata. Jadi sekecil-kecil amal Allah tak ada akan balas. Sebab zaman Rasulullah dulu mereka menganggap kalau nak buat baik, kena banyak. Kalau nak derma tak cukup sebiji kurma, kena bui 2 longgok 3 longgok kurma. Maka turun ayat ni nak beritahu, walaupun kamu derma sebiji kurma pun Allah tak akan balas. Apa amalan paling kecil dalam hidup? Kita senyum dekat orang. Itu amalan paling kecil. Allah tak balas. Dan amalan jahat yang paling kecil sekali apa dia? Itu kita suka buruk dekat orang. Jadi semua benda ni Allah Taala akan menilai akhirat. Tu. Dan kemudian dalam ayat ni juga 14 hingga 18 Allah Taala kata jangan sekali-kali halang orang ingin ibadat kepada Allah. Lagi-lagilah orang ingin sembahyang, jangan halang mereka. Jangan halang orang pergi mengaji Quran, jangan halang orang buat-buat apalah. Sama ada halang dalam bentuk kekerasan, contohnya nampak dah geng-geng ni nak pergi kelas WI, dia saja tunggu di tepi jalan ni. Nampak tepi jalan dia pergi sekak orang mengaji pergi kelas dia pergi, jangan begitu. Itu dalam bentuk orang panggil bentuk kekerasan. Ataupun dalam bentuk dakwah, jangan halau orang dalam masyarakat. Dia tarik dalam Facebook, dia kata kelas KWI ni tak hadir dah. Kelasnya tak betul, dia kata macam-macam lah. Dia pun sampai kepada orang-orang ni, akhirnya berjaya dakwah dia tu supaya menghalang orang datang ke kuliah dan sebagainya. Jangan begitu. Dan banyak bentuk halangan lah yang berlaku. Tu rahmat Allah. Jadi orang begini akhir esok Allah sentak kepala dia oleh malaikat, masuk heret masuk dalam api neraka. Dan ayat yang terakhir ayat 19 kesimpulan di sini, Allah Taala nak pesan jangan hiraukan perkataan orang yang derhaka kepada Allah Taala. Yang pertama, kalau mari orang yang suka menghalang orang buat baik, yang pertama hiraukan perkataan dia, jangan tiru perbuatan dia, jangan dia jadi kacau tu hidup kita, dan jangan turut perbuatan orang derhaka macam ni. Tu pesanan ayat ke-19. Hendaklah kita tunduk dan menghampiran diri kepada Allah Subhanahu Taala. Dan akhir sekali ayat ni kata wasjud waqtarib. Dalam surah ni Al-Alaq dia terdapat sujud sujud tilawah. Wasjud waqtarib, sunat kita sujud tilawah. Tu sunat bila kata baca ayat ni, sunat kita sujud tilawah. Sujud sujud kerana baca dah. Tu baca sujud sejadah tu lah. Dan lepas baca tu sunat sujud tilawah. Boleh faham dah? Itu sahaja kita pada hari ini, dan insya-Allah pada minggu depan dah masuk bulan depan ke belum ni? Dah masuk bulan 6. Dah. Belum lagi. Okey baiklah, tak apalah belum ni. Sebab bulan 6 tu dan isteri ustaz ni dia dah nak bersalin dah. InsyaAllah apa-apa pun insyaAllah nanti lagi ustaz beritahu lah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah setakat tu dulu kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa mafa'na mazidna bi rahmatika ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi